Apa yang membuatkan bidang sastra seolah-olah dipinggirkan adalah kerana pelajar sendiri tak minat sastra, kerana pada mereka sastra mempunyai bahasa yang terlalu tinggi dan tidak mudah difahami. Tahu saya dulu, kalau macam dekat sekolah saya, orang yang ambil sastra ni dalam PMR tak berapa bagus. Untuk sekarang ni, kalau boleh, sastra tu better student wajib ambil untuk memupuk rasa cinta semua orang terhadap sastra Melayu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya sekali lagi, Nazri Kahar dalam YouWartawan. YouWartawan, anda juga boleh menjadi wartawan. Jadi malam ini kita nak bincang merelevankan subjek sastra. Ini satu isu yang evergreen, satu isu yang biasa didebatkan sejak dulu lagi, dan kita lihat hari ini industri kreatif berkembang dengan pesat sekali. Lebih daripada 6 bilion setahun dianggarkan. Malaysia mendapat anggaran pendapatan melalui industri kreatif ataupun industri kandungan, dan hasilnya mereka-mereka yang menggerakkan industri kreatif ini majoritinya hasil daripada mereka yang mendapat pendidikan daripada aliran sastra. Tak kira lah pengarahnya ke, penulis skripnya ke, penulis pembuat lagu dan sebagainya. Inilah mereka-mereka yang menggerakkan industri kreatif di Malaysia, dan juga industri yang telah memberi manfaat yang besar di seluruh dunia. Ini bukan sahaja di Malaysia, ya. Itu yang kita bincang. Tetapi di Malaysia kita lihat subjek sastra dan juga mereka yang mengambil aliran sastra di sekolah-sekolah semakin mengecil, dan ada kalanya persepsi mengatakan bahawa mereka ataupun para pelajar yang mengambil subjek sastra ini merupakan mereka yang lemah akademiknya, ketinggalan jauh di belakang berbanding mereka yang berada di aliran sains. Itu yang akan kita bincangkan. Apakah subjek sastra hari ini tidak relevan lagi apabila kita bercakap tentang menuju sebuah negara maju? Itu yang akan kita bincangkan bersama Dr. Roslan Baki, Pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Dr. Roslan, apa khabar? Dr. Roslan, ini persepsi lah orang ramai masyarakat di luar sana apabila kita cerita pasal sastra ni suatu yang boring lah, bosan. Kan? Kita dengar pandangan-pandangan daripada rakan-rakan wartawan daripada Suraya, daripada Lilo tadi kata pun mereka pun menganggap para pelajar di peringkat sekolah lagi, mereka kalau dimasukkan ke aliran sastra tu, ke tempat tu, nampaknya mereka ni macam satu kelas kedua lah, dikategorikan macam tu lah. Dan persepsi ni sampai hari ini. Jadi bagaimana kita nak ubah persepsi ni untuk menjadikan apa yang kita cakap tadi, bahawa pelajar-pelajar yang beraliran sastra boleh menjadi pembangkit kepada perkembangan ekonomi negara pada masa ini dan masa akan datang? Bagi saya, kita telah melakukan satu kesilapan besar dengan memisahkan sastra dengan sains dan teknologi. Kalau kita lihat dalam budaya barat, belajar matematik dan sains itu dari tadika lagi berasaskan sastra. Contohnya lah, kalau tadika atau sekolah rendah itu mereka menggunakan Three Little Pigs umpamanya, buku yang bergambar itu, ataupun Charlotte Web, buku tentang laba-laba itu. Guru akan menggunakan itu untuk memperkenalkan matematik, untuk memperkenalkan sains. Umpamanya kalau kakinya berapa, maka itu matematik. Katalah dua kakinya terputus. Guru tanya murid-murid, tinggal berapa sekarang? Ketika itu juga guru serapkan nilai. Baik-baik kalau berjalan di jalan raya. Kita juga boleh terlanggar kereta atau kereta melanggar kita. Mungkin ada orang cedera, hilang kaki dan sebagainya. Jadi sastra itu mempunyai potensi yang sangat besar lah. Kalau sainsnya pula, macam mana ditangkap makanan, disimpan di mana makanannya. Jadi dalam tradisi di barat itu, Amerika, Jerman, Australia umpamanya, sastra itulah asas. Jadi pilar kepada perkembangan pelajaran sains dan teknologi, apatah lagi sastra itu sendiri kan. Jadi kalau kita dah mengaku kesilapan tersebut lebih daripada 3-4 dekad yang lepas dalam sistem pendidikan kita, mungkin kita boleh mula dengan cara yang baru, memberi nafas baru pada subjek sastra ni, kerana saya rasa di luar sana anak-anak kita pun lebih kreatif, lebih terbuka berbanding dengan generasi yang lepas. Mungkin mereka tidak menerima sahaja apa yang ditentukan oleh pihak sekolah, pihak ibu bapa. Mereka ingin memilih suatu yang cool, suatu yang ada nilai kepada mereka, terutama apabila memasuki pasaran kerja. Tapi saya fikir satu cara ialah dengan menjadikan sastra Melayu atau sastra bahasa Inggeris itu satu mata pelajaran yang terbuka. Baik dalam aliran sains atau siapa-siapa boleh ambil, siapa-siapa ambil sastra, dan diberikan satu nilai ekonomi. Mungkin kita kata rebranding. Letakkan sastra itu pada satu tahap yang tinggi. Adakan kempen besar-besaran. Perkenalkan hasil sastra yang besar-besar dan sebagainya, baik dari luar negara maupun dalam negara. Dikupas, dibincangkan. Ada barangkali rancangan TV sendiri yang bincangkan perkara-perkara ini. Saya fikir itu sangat bagus. Tetapi kalau masyarakat umumnya menganggap orang sastra itu orang yang kurang bagus dari segi prestasi akademiknya, tapi saya fikir itu satu perkara yang sangat malang. Sebab kalau kita mau menjadikan human capital yang bagus di Malaysia ini, modal insan itu tidak terkandung dalam sains dan teknologi sahaja, sebab itu kering.
sifatnya. Kalau kita biasakan anak-anak ni membaca sastra, di dalam bahan sastra itu drama, puisi atau cerpen, novel, dalam itu penderitaan, dalam itu kegembiraan, dalam itu pertelingkahan, penyelesaian pergaduhan, dalam itu kesedihan, kan? Itu ialah realiti kehidupan manusia. Seorang pegawai yang bagus bagi saya, seorang apa saja kerja dia lah yang bagus, dia boleh menghayati masalah orang lain, dia juga boleh memahami masalah diri dia. Jadi dalam proses itu kita boleh bertoleransi, kita boleh saling memahami. Saya fikir sastra sangat mampu untuk memberikan kalau pengalaman tamadun-tamadun besar lah, ini faktanya lah, Greek ke Yunani ke Babylon ataupun tamadun Islam sendiri, mereka berdiri atas prinsip kesusastraan dan nilai seni itu, dan mereka melahirkan banyak pemikir-pemikir agung, falsafah, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibn Sina sebagainya, ahli sains yang hebat, seorang pakar perubatan yang hebat seperti Ibn Sina, tetapi mereka mahir dalam falsafah, mereka mahir dalam seni, mereka mahir dalam ilmu-ilmu budaya dan sebagainya. Jadi itu telah terbukti. Jadi mengapa hari ini kita mengambil jalan singkat apabila kita nak menjadi sebuah negara maju, kita hanya menumpukan 100% kekuatan sumber kita kepada penumpuan kepada melahirkan lebih ramai teknologis dan lebih ramai saintis, sedangkan jika tidak ada pengisian di dalamnya, mereka tidak akan menjadi saintis yang bagus, teknologis yang bagus. Saya fikir itu satu kesilapan konsepsi lah pada barangkali. Mungkin polisinya bagus, dia punya dasarnya bagus, mungkin outcome ataupun dia punya delivery system tu yang tak. Tapi saya fikir kalau dari dulu, tapi lebih baik dia buat sekarang daripada tidak dilakukan langsung. Kalau kita beri kefahaman sungguh-sungguh pada anak-anak tentang sastra, saya fikir kita boleh menghasilkan pegawai-pegawai, professional yang betul-betul berkebolehan. Sebab apabila kita bekerja, kita berhubung dengan manusia. Manusia itu ada macam-macam jenis. Ada yang bercakap semula jadi menyakitkan hati kita setiap ketika. Kita nak pukul dia kan? Kita nak ketepikan dia kan? Sedangkan ideanya sangat bagus. Ada juga satu orang bercakap dengan kita, manusia lain, mengikut saja apa yang kita kata setiap hari. Kita mahu ke orang begitu, atau ada satu lagi yang asyik menentang kita, tak pernah bersetuju apa-apa. So ini hakikat dalam masyarakat. Ini hakikat kalau kita bekerja, atau kita berada di kampung, atau kita berada di mana-mana. Hakikat itu ada dalam sastra. Okey, bagaimana kita menjadikan subjek sastra ini satu penceritaan yang bagus supaya anak-anak kita di sekolah itu tidak bosan, tidak menganggap subjek kelas kedua misalnya, kerana kalau penceritaannya yang lemah itu menyebabkan menganggap guru-guru pun tidak bersedia dan sebagainya. Jadi penjenamaan semula perlu untuk kita memberi impak baru pada subjek sastra. Kita dengar dulu pandangan daripada Yun Irma dan juga Kak Syafizan, silakan. Melahirkan warga Malaysia yang paling dinamis adalah mensainskan sastra dan mensastrakan sains. Di peringkat akhir pembelajaran sains atau sastra, kedua-dua kelompok perlu bersama menghasilkan satu produk menggunakan kedua-dua bidang disiplin ini. Sebagai contoh, memfilmkan pemahaman sebuah formula dan uji kaji. Berdasarkan pengalaman, hanya pelajar yang kurang cemerlang saja diletakkan dalam kelas jurusan sastra. Sudah tentu antara sebabnya kerana mereka tidak layak mengambil subjek sains seperti matematik tambahan dan kimia. Selain jika itu pilihan mereka sendiri, saya tidak menyalahkan pihak pentadbiran sekolah kerana ini merupakan keperluan semasa bagi memenuhi keperluan guna tenaga dan bidang berkaitan dengan sains dan teknologi.